Ustazah, bagaimana Ustazah kalau kita rasa macam ada keluar angin melalui kubul atau dubur tapi tak keluar bau atau bunyi, batal tak? Okey, ini soalan berkenaan dengan kentut faraj. Okey. Subhanallah, ini antara soalan yang paling glamour, paling banyak ditanya. Khususnya daripada wanita. Ia boleh berlaku juga daripada lelaki. Berkenaan angin yang keluar melalui faraj, bahagian depan kita wanita. Ada berapa faktor ya yang menyebabkan angin ni boleh keluar melalui faraj? Boleh kita dengar sekejap ya jawapan ni. Jadi kalau angin keluar daripada belakang, iaitu daripada bahagian kita keluar najis besar, buang air besar, ia melibatkan perut. Ia bersambung dengan perut lah. Angin tu mungkin boleh datang ketika kita makan, membuka mulut, lepas tu pergi ke perut. Dan setiap kali kita makan apa, kita minum air guna straw, memang angin akan masuk sama. Daripada perut tu dia akan keluar melalui jalan belakang. Jalan belakang, iaitu tempat kita buang najis air besar. Tapi apabila melibatkan kentut faraj, kan, keluar angin daripada pintu depan, maka angin itu dia tidak ada kaitan dengan perut. Angin itu, dia kemungkinan besar, dia masuk daripada bahagian bawah, dia pergi kepada rahim. Sebab air kencing dia berkait dengan pundi kencing. Jadi angin dikatakan tidak ada dalam pundi kencing ataupun keluar melalui pundi kencing, tidak. Dan kita tahu orang perempuan ada 3 lubang. Kita tahu orang perempuan ada 3 lubang bahagian bawah. Lubang belakang untuk keluarkan najis, buang air besar. Lepas tu daripada yang bersambung pundi kencing untuk keluarkan air kencing. Dan satu lagi lubang yang bersambung dengan rahim. Apabila melakukan hubungan suami isteri, yang berlaku adalah yang berlaku adalah kemasukan melalui lubang yang ketiga tersebut. Kemudian sama juga apabila berlakunya mengeluarkan air mani, kan, suami ataupun lelaki kepada dalam rahim wanita melalui lubang yang ketiga. Jadi dikatakan, kalau kita tengok bidan-bidan apa semua mengatakan, kalaulah perempuan dah kadang orang muda pun dah kena, rahim jatuh, kedudukan tak elok, kemutan tak kuat dan sebagainya bahagian rahim, maka ada kemungkinan besar angin daripada luar tu masuk, dan bila berlaku pergerakan, kita berjalan, kita rukuk, kita sujud, dia akan keluar. Okey, baiklah. Bagi menjawab persoalan ini, adakah batal wuduk, adakah batal solat? Angin yang keluar daripada faraj. Okey, mari kita rujuk. Okey, alhamdulillah, ada perbincangan ulama berkenaan dengan ni. Antara siapa yang nak merujuk tentang perbincangan ni boleh juga merujuk kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 418. Cuba cari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 418. Angin yang keluar daripada kubul wanita adakah membatalkan wuduk? Okey, baiklah. Soalan yang sama ditanya dan jawapannya adalah isu adakah batal wuduk dengan keluarnya angin daripada faraj atau kemaluan hadapan wanita memiliki khilaf dalam kalangan ulama'. Sebahagiannya menganggap sebagai membatalkan wuduk dan sebahagian lain menganggap tidak batal. Pendapat mengatakan batal, ulama ini adalah daripada beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya adalah Nabi SAW bersabda, la wudu'a illa man sautin aw rihin. Tidak perlu mengambil wuduk melainkan kerana ada bunyi kentut ataupun terdapat bau. Okey, di sinilah ada beberapa ulama membincangkan apakah maksud kentut tersebut dan kenapa kentut itu diikat bersama aurihin ataupun terdapat bau. Baiklah, sebab masa kita suntuk, saya jawab secara ringkas. Pendapat yang pertama yang mengatakan batal, kan, pendapat pertama yang mengatakan batal ini daripada mazhab Syafi'i dan Hambali. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan batal. Mereka bawakan hujah-hujah dalil-dalil. Kemudian pendapat mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan angin yang keluar daripada kubul ataupun bahagian depan angin faraj ini tidak membatalkan wuduk. Dan mereka juga membawakan ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki juga membawakan dalil-dalil yang boleh dipegang, dalil-dalil yang diyakini. Maka bila berlakunya khilaf ulama, ada percanggahan pendapat di kalangan para alim ulama, maka di sinilah ada jalan keluar kepada kita. Masyaqqah, kalau ikut kaedah fiqh, masyaqqah tajibu taisir. Bila ada kesukaran, adanya jalan keluar. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
Bagi orang yang mungkin dia jarang-jarang, ia bukan satu masalah yang besar bagi dia, dia tak pernah berlaku, maka dia nak mengambil pendapat yang pertama, silakan. Bila berlaku rasa keluar angin daripada bahagian depan, rasa pelup-pelup macam tu kan, dia macam ni, ada perbezaan. Angin keluar bahagian belakang, kita kalau rasa nak kentut, tengah solat kita buat apa? Kita tahan kan? Kita tahan sampai hijau lah muka kan? Biru lah. Tahan. Apa hukum menahan kentut ketika solat? Dibenarkan, harus. Sebab memang kita kena jaga supaya tak batal wuduk dan tak batal solat. Yang makruh adalah ketika sebelum solat kita rasa angin nak keluar, yang memang ketara nak keluar tu sampai kita kena tahan. Itu makruh. Sebaiknya kita lepaskan saja dan ambil wuduk balik. Tapi ketika solat kita rasa angin, rasa nak kentut, maka tahanlah sehinggalah habis selesai solat, kita bolehlah lepaskan. Jadi kadang-kadang timbul confuse. Itu pun kena terangkan juga. Kita akan terangkan selepas ini. Tapi bagi orang yang, contohnya, bagi mutawif, kan selalu menerangkan, orang yang menunaikan umrah, menunaikan haji, dah pergi tawaf dalam, dah 6 kali tawaf, 5 kali tawaf, tiba-tiba rasa angin keluar bahagian depan. Sebab itu banyak situasi tersebut menggunakan pendapat yang kedua, maka tidak batal wuduk. Sebab bukan mudah, terutamanya dalam suasana haji, umrah, kan nak keluar daripada Masjidil Haram tu, jauh tempat wuduk tu jauh. Kan nak ulang dengan orang ramai crowded, nak sampai ke tempat tu pun berjuang juga nak sampai kan. Nak tawaf itu juga bukan mudah, setengahnya dalam keadaan waktu-waktu peak hour dan sebagainya. Jadi kepada siapa yang berpegang kepada pendapat batal wuduk, maka ia sah, subhanallah. Kepada siapa yang berpegang kepada tidak batal wuduk, kita juga kena hormati pendirian ataupun yang dipegang tersebut, sebab ia juga adalah berdasarkan pendapat alim ulama yang muktabar, cuma ia bukan pendapat daripada mazhab Syafi'i. Jadi bila kita baca dalil-dalil, kita pun yakin, kita boleh pegang saja. Okey, tutup cerita pasal kentut faraj.